Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kes di bawah Akta um, Komunikasi dan Multimedia 1998, jadi untuk pengenalan lah, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah perundangan yang digubal di Malaysia yang mengawal industri komunikasi dan multimedia di negara ini. Ia diperkenalkan untuk mengawal selia dan mengelakkan pembangunan pelbagai sektor termasuk telekomunikasi, penyiaran, media digital dan teknologi maklumat. Akta ini menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk untuk pengawal seliaan, pelesenan dan pengendalian perkhidmatan dan rangkaian komunikasi dan multimedia. Jadi setiap akta mempunyai objektif utama, iaitu salah satunya adalah pilih pihak berkuasa kawal selia. Akta tersebut menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sebagai badan kawal selia yang bertanggungjawab untuk menyelia dan menguatkuasakan peruntukan akta tersebut. SKMM mempunyai kuasa untuk mengeluarkan lesen, menetapkan piawaian industri dan mengawal selia persaingan dalam industri. Untuk yang kedua, pelesenan dan peruntukan spektrum. Akta ini memerlukan semua penyeliaan perkhidmatan komunikasi dan multimedia mendapat lesen daripada SKMM dan untuk beroperasi secara sah. Ia juga menggariskan prosedur untuk memperuntukkan dan menguruskan spektrum frekuensi radio, memastikan pengagihan yang adil dan penggunaan yang cekap. Seterusnya, peraturan kandungan. Akta ini termasuk peruntukan untuk mengawal kandungan dalam industri komunikasi dan multimedia. Ia melarang penyebaran kandungan yang menyinggung, lucah dan atau berbahaya dan menyediakan mekanisme untuk aduan awam dan klasifikasi kandungan. Ini membantu untuk menjaga kepentingan awam dan melindungi pengguna daripada bahan yang tidak sesuai atau bahaya. Seterusnya, perlindungan pengguna. Akta ini menekankan perlindungan pengguna dengan mewajibkan penyedia perkhidmatan untuk mengekalkan standard kualiti, memberikan maklumat yang tepat kepada pengguna dan menyelesaikan aduan pengguna dengan segera. Ia juga termasuk peruntukan untuk persaingan yang adil, mencegah amalan anti persaingan dan memastikan persaingan yang sama rata dalam industri. Untuk akhir sekali, peruntukan perkhidmatan sejagat. Akta ini mengiktiraf kepentingan akses universal kepada perkhidmatan komunikasi dan multimedia. Ia menggalakkan penyediaan perkhidmatan yang berpatutan dan boleh diakses, terutamanya di kawasan yang kurang mendapat perkhidmatan dan untuk komuniti terpinggir, untuk merapatkan jurang digital dan menggalakkan keterangkuman. Jadi kita beroleh pada soalan 1A. Mengapa kes-kes tersebut didakwa di bawah akta ini? Jadi berdasarkan 3 jurnal, 3 artikel yang telah kami pilih. Untuk yang pertama, dari Mahkamah Tinggi dalam kurungan Shah Alam, Siti Khadijah Sheikh Hassan Bet Jenid JC, permohonan jenayah
nombor 44 14 2010 26 Ogos 2010. Dalam kes Nur Hisham bin Osman lawan pendakwa raya 2010 MLJU 1249 terdapat pertikaian mengenai kesahihan Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang digunakan untuk mendakwa pendakwa. Pemohon berhujah bahawa seksyen tersebut tidak sah kerana ia bercanggah dengan perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A. Perlembagaan persekutuan yang menjamin kebebasan bersuara. Pemohon berpendapat bahawa sekatan ke atas kebebasan bersuara melalui Seksyen 233 dalam kurungan A dalam kurungan dalam kurungan 1 dalam kurungan A tidak mematuhi peruntukan perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A yang membenarkan sekatan ke atas kebebasan bersuara hanya jika sekatan tersebut adalah munasabah dan memberi justifikasi bagi maksud perkara tersebut. Pemohon juga berhujah bahawa ekspresi diri yang diucapkan tidak menyakitkan hati sesiapa pun dan tidak menunjukkan nilai yang memunafaatkan kepentingan awam. Contoh kes yang didakwa di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998 adalah kes Nur Hisham bin Osman Wan pendakwa raya 2010 di mana pendakwa didakwa kerana menghantar komunikasi yang menghina dan mengganggu DYMM Sultan Perak. Kes ini didakwa di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana kandungan komunikasi yang dikirimkan oleh pendakwa melanggar larangan tersebut. Namun Mahkamah menolak pertahanan permohonan dan memutuskan bahawa Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah sah dan tidak melanggar perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan 1 perlembagaan. Mahkamah berpendapat bahawa ekspresi diri yang mengandungi kata-kata jelek dan yang ditujukan kepada DYMM Sultan Perak tidak mempunyai nilai yang memunafaatkan kepentingan awam dan tidak dilindungi oleh kebebasan bersuara yang diberikan oleh perkara 10 dalam kurungan 1 perlembagaan. Mahkamah juga menyatakan bahawa Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah sekatan yang munasabah dan bertujuan mencapai objektif perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A perlembagaan, iaitu memelihara hak semua rakyat Malaysia tanpa mengira warna, agama, pangkat dan darjat. Seterusnya kita beralih kepada kes yang kedua, iaitu Martina binti Abu Hanifah melawan pendakwa raya. Permohonan jenayah nombor kes BA 4448 dan 4903/2021. Kes tersebut didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut dianggap sebagai kesalahan di bawah seksyen yang terkandung akta tersebut. Sebagai contoh, dalam kes ini individu tersebut didakwa di bawah seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
Seksyen ini menghukumkan kesalahan penggunaan fasiliti rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dengan niat untuk menghantar sebarang kandungan yang mengancam, mengganggu dan atau menghina orang lain. Individu tersebut didakwa kerana didapati melakukan perbuatan yang melanggar seksyen ini. Pihak pemohon dalam kes ini memohon agar peruntukan undang-undang tersebut diisytiharkan tidak berperlembagaan. Mereka berhujah bahawa peruntukan tersebut melanggar hak kebebasan bersuara dan berkumpul secara aman yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Mereka juga merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Gun Bond lawan PP pada tahun 2016 sebagai panduan bagi kes ini. Namun, mahkamah dalam kes ini menolak permohonan pemohon. Mahkamah berpendapat bahawa beban pembuktian untuk menentang peruntukan undang-undang yang tidak berperlembagaan terletak pada pemohon. Mahkamah juga menekankan bahawa Parlimen mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang dan cabaran terhadap isu perlembagaan perlu memberikan justifikasi yang kukuh. Mahkamah juga mengkaji kesahihan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah berpendapat bahawa peruntukan tersebut jelas dan tidak kekurangan kejelasan atau notis yang adil. Argumen bahawa peruntukan tersebut terlalu luas dan boleh menghalang pelaporan rasuah juga ditolak oleh mahkamah. Secara keseluruhannya, mahkamah memutuskan bahawa peruntukan undang-undang tersebut adalah sah dan individu perlu menghadapi prosiding kes di mahkamah asal tanpa penangguhan. Untuk kes yang ketiga pula, pendakwa raya melawan Sarajun Hoda bin Abdul Hassan, permohonan jenayah. Nombor kes AB62CY208 tahun 2021. Kes ini didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana peruntukan dalam akta tersebut memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk menangkap, menyiasat dan mendakwa individu yang melakukan kesalahan komunikasi yang melanggar undang-undang. Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A dan 233 dalam kurungan 3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digunakan untuk menyekat komunikasi yang dianggap lucah, sumbang, palsu, mengancam dan jelek sifatnya dengan niat menyakitkan hati, menganiaya, mengugut dan mengganggu orang lain. Pengklasifikasian ini dianggap munasabah dan adil untuk menjaga ketenteraman awam dan moral di negara Malaysia. Jadi untuk seterusnya bagi soalan apakah unsur-unsur kesalahan yang terlibat dalam kes-kes yang dipilih. Untuk kes yang pertama, Mahkamah Tinggi Shah Alam Siti Khadijah Sheikh Hassan Badjenit JC, permohonan jenayah nombor kes 44-14-201 26 Ogos 2010. Jadi unsur-unsur kesalahan yang terlibat dalam Akta Komunikasi dan Multimedia dalam kes ini adalah seperti penghantaran komunikasi. Kesalahan melibatkan penghantaran komunikasi melalui medium elektronik seperti pesanan teks, email atau media sosial. Seterusnya, kandungan yang mengancam, menghina dan mengganggu.
Kesalahan melibatkan kandungan komunikasi yang mengandungi ancaman, penghinaan atau gangguan terhadap terhadap orang lain. Maafkan saya. Jadi untuk yang ketiga pula, niat jahat. Kesalahan ini melibatkan niat jahat atau tujuan yang tidak baik dalam menghantar komunikasi yang mengandungi kandungan yang melanggar undang-undang. Seterusnya, pelanggaran terhadap hak orang lain. Kesalahan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain untuk tidak menerima komunikasi yang mengandungi kandungan yang mengancam, menghina dan mengganggu. Jadi, bagi Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melarang penghantaran komunikasi yang mengandungi kandungan yang mengancam, menghina atau mengganggu orang lain. Seterusnya, bagi kes Martina binti Abu Hanifah melawan pendakwa raya, permohonan jenayah nombor kes BA 4448 dan 4903 2021. Untuk unsur kesalahan yang terlibat dalam kes ini adalah menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Seterusnya, memulakan penghantaran doktrin yang berada di luar kepercayaan agama atau kepercayaan yang diterima secara umum. Seterusnya, melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan komunikasi dan multimedia. Dalam kes ini, individu tersebut didakwa di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen ini menghukum kesalahan penggunaan fasiliti rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dengan niat untuk menghantar sebarang kandungan yang mengancam, mengganggu atau menghina orang lain. Unsur utama yang perlu dibuktikan adalah penggunaan fasiliti rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ini bermaksud individu tersebut menggunakan alat atau perkhidmatan yang disediakan oleh rangkaian komunikasi atau internet untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Jadi untuk yang kedua adalah menghantar kandungan yang mengancam, mengganggu dan menghina orang lain. Individu tersebut perlu menghantar kandungan yang dianggap mengancam, mengganggu atau menghina orang lain melalui fasiliti rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Contohnya, menghantar mesej atau post yang mengandungi ancaman, gangguan atau penghinaan kepada seseorang. Unsur yang ketiga ialah niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Individu tersebut perlu memiliki niat untuk menghantar kandungan yang mengancam, mengganggu atau menghina orang lain melalui fasiliti rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Ini bermaksud individu tersebut sengaja melakukan perbuatan tersebut. Pihak pendakwa perlu membuktikan ketiga-tiga unsur ini dalam prosiding kes untuk menunjukkan bahawa individu tersebut tidak melakukan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya, untuk kes yang terakhir, pendakwa raya melawan Sarajun Hoda bin Abdul Hassan, permohonan jenayah nombor kes AB 62CY 208 tahun 2021. Jadi untuk unsur-unsur kes yang terlibat dalam kes ini adalah penggunaan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar. Yang kedua, mewujudkan atau meminta dan memulakan penghantaran komunikasi yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya. Yang seterusnya, niat untuk menyakiti hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain.
Secara rumusnya, jika seseorang melakukan kesalahan dengan memenuhi unsur-unsur di atas, mereka boleh didakwa di bawah peruntukan-peruntukan tersebut dan dikenakan denda atau hukuman penjara atau kedua-duanya sesuai dengan Seksyen 233 dalam kurungan 3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasif bin Baharudin dan saya akan sampaikan tentang adakah unsur-unsur kesalahan yang serupa dalam kes tersebut. Okey, yang pertama adalah tentang Mahkamah Tinggi Shah Alam Siti Khadijah Sheikh Hassan Badjanid JC permohonan jenayah no 4414/2010 iaitu pada 26 Ogos 2010. Yang pertama adalah tentang penghantaran komunikasi, iaitu kesalahan melibatkan penghantaran komunikasi melalui medium elektronik seperti pesanan teks atau media sosial. Yang kedua adalah kandungan yang mengancam, menghina atau mengganggu. Sebagai contoh adalah kesalahan melibatkan kandungan komunikasi yang mengandungi ancaman, penghinaan atau gangguan terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah niat jahat. Contohnya adalah kesalahan ini melibatkan niat jahat atau tujuan yang tidak baik dalam menghantar komunikasi yang mengandungi kandungan yang melanggar undang-undang. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Contohnya adalah kesalahan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain untuk tidak menerima komunikasi yang mengandungi kandungan yang mengancam, menghina atau mengganggu. Dan yang kedua adalah kita pergi kepada Martina binti Abu Hanifah lawan pendakwa raya kurungan permohonan jenayah no BA 4448 dan 4903 dash pada tahun 2021. Yang pertama adalah menggunakan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian secara tidak wajar. Yang kedua adalah membuat atau mewujudkan atau meminta komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lainnya lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan yang melanggar kebebasan bercakap dan bersuara, tetapi dengan sekatan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan keselamatan negara, ketenteraman awam atau prinsip moral. Dan yang ketiga adalah kita pergi kepada pendakwa raya V. Sarajun Hoda bin Abdul Hasan permohonan jenayah no case AB 62CY-208 tahun 2021. Pertama adalah penggunaan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar. Sebagai contoh, seseorang yang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar menulis hinaan secara sedar di dalam aplikasi yang telah digunakan. Dan yang kedua adalah membuat, mewujudkan atau meminta-minta dan memulakan penghantaran komunikasi yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya. Dan yang ketiga adalah niat untuk menyakitkan hati, mengenayai, mengugut atau mengganggu orang lain. Seterusnya kita pergi kepada apakah keputusan dan hukuman yang dikenakan ke atas plaintiff dan adakah ayat ini sama atau tidak sama untuk setiap kes. Bincangkan kenapa. Yang pertama adalah Mahkamah Tinggi Shah Alam Siti Khadijah Sheikh Hassan Badjanid JC permohonan jenayah no 4414/2010 pada tahun 26 Ogos 2010. Dalam kes Nur Hisham bin Osman V pendakwa raya kurungan 2010 MLJU 1249, plaintiff didapati bersalah di bawah Seksyen 233 kurungan 1 kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
kerana menghantar komunikasi yang mengandungi kandungan yang menghina dan mengganggu DYMM Sultan Perak. Mahkamah memutuskan bahawa plaintiff tidak terikat dengan peruntukan perkara 4/4 perlembagaan dan tidak perlu mendapatkan kebenaran seorang hakim mahkamah persekutuan sebelum mengemukakan permohonan di mahkamah. Namun, mahkamah menolak permohonan plaintiff dalam kes ini. Ayat ini mungkin tidak sama untuk setiap kes, kerana setiap kes mempunyai fakta dan keadaan yang berbeza. Keputusan dan hukuman yang dikenakan terhadap plaintiff bergantung kepada fakta dan bukti yang dikemukakan dalam kes tersebut, serta penilaian hakim terhadap keseluruhan kes. Oleh itu, keputusan dan hukuman yang dikenakan boleh berbeza-beza mengikut keadaan kes dan penilaian hakim. Dan yang kedua adalah kita pergi kepada Martina binti Abu Hanifah lawan pendakwa raya permohonan jenayah no BA 4448 dan 4903 pada tahun 2021. Keputusan dan hukuman yang dikenakan terhadap plaintiff dalam kes mungkin berbeza-beza. Oleh itu, ayat yang diberikan mungkin sama atau tidak sama untuk setiap kes, bergantung kepada fakta atau keputusan yang diberikan oleh mahkamah dalam setiap kes tersebut. Dalam kes yang diberikan sebagai contoh, keputusan dan hukuman yang dikenakan terhadap pendakwa adalah seperti tindakan yang dikenakan kepada pendakwa yang disabit di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 233-3 Akta yang sama. Seseorang yang disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Selain itu, mereka juga boleh didenda tambahan RM1,000 bagi setiap hari kesalahan yang diteruskan selepas pensabitan. Ayat ini mungkin sama atau tidak sama bagi setiap kes, bergantung kepada fakta-fakta dan keadaan kes tersebut. Setiap kes memiliki keadaan yang unik dan keputusan serta hukuman yang dikenakan oleh mahkamah akan dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Oleh itu, tidak ada satu jawapan yang tepat untuk menentukan sama atau tidaknya ayat ini bagi setiap kes. Dan seterusnya kita akan pergi kepada pendakwa raya V. Sarajul Huda bin Abdul Hasan. Permohonan jenayah no kes AB 62 CY 208 tahun 2021. Atas kegagalan, pihak permohonan menunjukkan sokongan dan justifikasi kepada alasan-alasan cabaran keperlembagaan peruntukan S233 peruntukan Seksyen 233-1-A atau 233-3 Akta 588 ini. Mahkamah menolak notis permohonan untuk merujuk persoalan perlembagaan ke Mahkamah Tinggi untuk dipertimbangkan sama ada perlu dibuat rujukan lanjut atau Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, mahkamah juga menolak permohonan untuk menggantung prosiding perbicaraan di Mahkamah Seksyen Typing terhadap permohonan sehingga pelupusan pendengaran merujuk persoalan perlembagaan yang dibawa di dalam kes ini. Mahkamah ini telah memutuskan bahawa tiada merit dalam pemohon dan mengarahkan agar kes dibicarakan bermula pada 21 Jun 2022 di Mahkamah Seksyen Typing tanpa penangguhan. Jamin dilanjutkan sehingga kes selesai dibicarakan. Okey, seterusnya ialah adakah terdapat sebarang unsur pertahanan dalam kes tersebut? Bincangkan. Pertama iaitu kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam berkenaan dengan Siti Khadijah Syekh Hassan Bajani JC, permohonan jenayah nombor 44142010 bertarikh 26 Ogos 2010. Dalam kes Nurul Hisham bin Osman melawan pendakwa raya 2010 MLJU 1249 terdapat beberapa unsur pertahanan yang dikemukakan oleh pemohon. Pemohon berhujah bahawa Seksyen 233
dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang digunakan untuk mendakwa beliau adalah tidak sah dan melanggar perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan bersuara. Pemohon berpendapat bahawa sekatan ke atas kebebasan bersuara melalui Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan 2 tidak mematuhi peruntukan perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A yang membenarkan sekatan ke atas kebebasan bersuara hanya jika sekatan tersebut adalah munasabah dan memberi justifikasi bagi perkara tersebut. Pemohon juga berujar bahawa ekspresi diri yang diucapkan tidak menyakitkan hati sesiapa pun dan tidak menunjukkan nilai yang memanfaatkan kepada kepentingan awam. Namun, mahkamah menolak pertahanan pemohon dan memutuskan bahawa Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah sah dan tidak melanggar perkara 10 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Perlembagaan. Mahkamah berpendapat bahawa ekspresi diri yang mengandungi kata-kata jelek yang ditujukan kepada DYMM Sultan Perak tidak mempunyai nilai yang memanfaatkan kepentingan awam dan tidak dilindungi oleh kebebasan bersuara yang diberikan oleh perkara 10 dalam kurungan 1 Perlembagaan. Kes yang kedua itu berkenaan dengan Martina binti Abu Hanifah lawan pendakwa raya permohonan jenayah nombor BA 44, 48 dan 49/2021. Dalam kes ini, terdapat beberapa unsur pertahanan yang mungkin boleh digunakan oleh individu yang didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beberapa unsur pertahanan yang mungkin termasuk: yang pertama, kebebasan bersuara dan berkumpul. Individu yang didakwa boleh menggunakan pertahanan bahawa perbuatan mereka adalah sebahagian daripada hak kebebasan bersuara dan berkumpul yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Mereka boleh berujar bahawa undang-undang tersebut melanggar hak asasi mereka untuk menyuarakan pendapat dan berkomunikasi secara bebas. Yang kedua, ketidakjelasan peruntukan undang-undang. Individu yang didakwa boleh mengemukakan pertahanan bahawa peruntukan undang-undang tersebut tidak jelas dan terbuka kepada penafsiran yang luas. Mereka boleh berujar bahawa peruntukan tersebut tidak memberikan panduan yang cukup mengenai jenis kandungan yang dianggap mengancam, mengganggu atau menghina orang lain. Yang ketiga, kesalahan identiti. Individu yang didakwa boleh menggunakan pertahanan bahawa mereka bukanlah penulis ataupun pengirim kandungan yang dianggap mengancam, mengganggu dan menghina orang lain. Mereka boleh berujar bahawa identiti mereka telah disalahgunakan atau kandungan tersebut telah dipalsukan oleh pihak lain. Pertahanan ini boleh digunakan untuk menentang dakwaan dan membuktikan ketidaksalahan individu yang didakwa. Namun, keberkesanan pertahanan ini akan bergantung kepada fakta dan bukti yang ada dalam kes tersebut. Yang ketiga iaitu pendakwa raya lawan Sarjun Huda bin Abdul Hazan, permohonan jenayah nombor kes AB 62 CY 208 tahun 2021. Dalam kes pendakwa raya lawan Sarjun Huda bin Abdul Hasan 2022 MLJU 1267, terdapat unsur pertahanan yang dikemukakan oleh plaintiff. Plaintiff merujuk kepada kes Shreya Singhal lawan Union of India Air 2015 SC 1123 yang memutuskan bahawa peruntukan Seksyen 66A Information Technology Act of 2000 yang mirip dengan Seksyen 233 Akta 588 adalah tidak berperlembagaan. Plaintiff juga merujuk kepada kes Syarul Imarina binti Abu Samah 2018 MLJU 1128 MTSA di mana pemakaian kes Shreya Singhal ditolak berdasarkan konteks suasana tempatan yang berbeza di India. Plaintiff berujar bahawa Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A dan 233 dalam kurungan 3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah tidak selamat dan melanggar perkara 10 dalam kurungan 2 dan 10 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan yang melindungi kebebasan bercakap dan bersuara. Plaintiff juga berujar bahawa seksyen tersebut melampaui batas dan tidak seimbang dengan objektif yang ingin dicapai, serta melanggar perkara 5 dan 8 Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu
cari negara lain yang turut mengenakan dan tidak mengenakan akta ini, bincangkan mengapa negara-negara ini berbuat demikian, dan juga bincangkan perbezaan dan persamaan dengan akta undang-undang media yang telah anda bincangkan. Jadi, menjawab pada soalan ini, negara-negara lain yang turut mengenakan dan tidak mengenakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah seperti berikut. Singapura, jika kita lihat, Singapura juga mempunyai undang-undang yang serupa dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mereka mempunyai Akta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia yang mengawal penggunaan teknologi komunikasi dan media digital di negara tersebut. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi keselamatan awam, keamanan nasional dan kepentingan umum. Seterusnya adalah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tidak mempunyai undang-undang yang serupa dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mereka mempunyai undang-undang yang berbeza seperti Communication Decency Act SDA dan Digital Millennium Copyright Act DMCA yang mengawal aspek-aspek tertentu dalam penggunaan teknologi komunikasi dan media digital. Undang-undang ini lebih menumpukan kepada pelindungan hak cipta dan kebebasan berbicara dalam konteks media digital. Perbezaan dan persamaan dengan Akta Undang-Undang Media yang telah dibincangkan bergantung kepada negara-negara undang-undang negara yang bersangkutan. Namun secara umum persamaan antara undang-undang tersebut adalah mereka bertujuan untuk mengawal dan mengatur penggunaan teknologi komunikasi dan media digital untuk melindungi keselamatan awam, kepentingan umum dan keamanan nasional. Perbezaan dan persamaan antara undang-undang media di negara-negara yang berbeza bergantung kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh negara masing-masing. Beberapa negara mungkin mempunyai undang-undang yang lebih ketat dalam mengawal media dan komunikasi, manakala negara lain mungkin mempunyai undang-undang yang lebih longgar. Contohnya, beberapa negara seperti China dan Rusia mempunyai undang-undang yang ketat dalam mengawal media dan internet. Mereka mungkin mengenakan sekatan dan penyensoran terhadap kandungan yang dianggap sensitif atau mengancam keselamatan negara. Di sisi lain, negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan Kanada mungkin mempunyai undang-undang yang lebih melindungi untuk melindungi kebebasan suara dan kebebasan media. Jadi perbezaan persamaan ini mungkin bergantung kepada faktor-faktor seperti budaya, politik dan nilai-nilai masyarakat di setiap negara. Negara-negara yang mengenakan undang-undang yang ketat mungkin berpendapat bahawa pengawalan media adalah penting untuk menjaga keselamatan dan kestabilan negara, manakala negara-negara yang lebih melindungi kebebasan media mungkin berpendapat bahawa kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia yang bagi mereka ia adalah sesuatu yang amat penting. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bangun. Duduk. Dengan izin Tuan Hakim, nombor kes AB 62 CY 208-2021, pendakwa raya lawan Sarajun Huda bin Abdul Hassan. Dengan izin Tuan, saya Kamaruddin bin Ihsan 1898-7603-9866 bertindak sebagai pendakwa raya bagi kes ini, Tuan. Okey. Dengan izin Tuan, saya Ahmad bin Fuad 001130030287 bertindak sebagai peguam bela bagi kes ini, Tuan. Dengan izin Tuan, saya Sarajul Huda bin Abdul Hassan diwakili oleh peguam bela iaitu Tuan Ahmad bin Fuad. Tuan. Okey, terima kasih atas kehadiran semua dalam sidang ini. Sekarang mari kita lanjutkan dengan persidangan dalam pemohon yang melibatkan dakwaan pelanggaran terhadap Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Oleh itu, peguam bela boleh teruskan.
Terima kasih Yang Arif. Kami ingin menyoroti lampiran A yang dibuat naik dan disiarkan secara komunikasi di media sosial oleh pemohon. Lampiran ini berisi pandangan pemohon mengenai bagaimana mencapai 5 teratas dalam tempoh 10 tahun. Sebelum saya membaca bukti penghantaran yang telah dilakukan oleh OKT ini, saya minta izin Tuan Hakim untuk mengizinkan saya menggunakan bahasa Inggeris. Adakah Tuan Hakim mengizinkannya? Baik, saya izinkan. Sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. Penghantaran yang telah dilakukan oleh OKT adalah seperti berikut. How can we make to the top 5 within 10 years? My take, we need to take cue from countries on top of Islamic index. Number 1 is the remove Islam as official religion. Close down JAKIM. Let's take fully charge all pondok schools. They are unable to meaningfully serve the country, and Sharia courts, civil courts can handle all cases. And the number 3 is remove religion from government, business and school. Number 4, stop policing moral. And number 5, force Islamic schools to excel in math, science subjects and vocation. And number 6, ban all political parties based on race and religion. Number 7 is punish all corruption on fast-track justice system. Number 8, reward only on meritocracy. And number 9, make all ustaz go find real jobs. 2 years later, we will be among top 5 on the index. Isi dari lampiran A ini dianggap tidak pantas dan berpotensi menyakiti perasaan orang lain. Pemohon menyampaikan pandangannya tentang menghapuskan status Islam sebagai agama rasmi, menutup Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, semua sekolah pondok dan mahkamah syariah, serta menghilangkan pengaruh agama dalam sistem pemerintahan dan sekolah. Pandangan ini juga mencakup larangan terhadap parti politik yang didasarkan pada ras dan agama, dan menghukum semua perbuatan rasuah dengan sistem keadilan yang cepat. Kami ingin menegaskan bahawa pandangan ini merupakan hak kebebasan berbicara pemohon dan kami ingin berupaya melindungi hak ini. Itu saja Tuan. Dengan izin Yang Arif, kami mengaku hak kebebasan berbicara pemohon sebagaimana dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Namun, kami berpendapat bahawa dalam konteks penghantaran yang dilakukan oleh pemohon, penggunaan hak tersebut mencerminkan niat untuk menyakiti perasaan orang lain. Pemohon dengan sengaja menyebarkan pandangan yang kontroversi dan berpotensi menimbulkan konflik di kalangan penganut Islam. Oleh kerana itu, pendakwaan yang diajukan berdasarkan pada pelanggaran terhadap Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A, Akta 588. Terima kasih atas pemahaman yang diberikan. Pemohon juga telah mengemukakan hujahan terkait dengan kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan yang dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Mereka berpendapat bahawa peruntukan Seksyen 233 kurungan 1 kurungan A Akta 588 dapat menjadi sekatan terhadap hak-hak tersebut. Pemohon menyatakan bahawa sebagai warga negara, mereka mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat secara bebas tanpa rasa takut akan hukuman atau penyalahgunaan. Oleh itu, pemohon memohon agar mahkamah mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam konteks kes inilah. Program Bella, adakah anda ingin menyatakan apa-apa?
Ya, Yang Arif, kami berpendapat bahawa penentukan Seksyen 233-1-A Akta 588 dapat menjadi keterbatasan terhadap hak kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan pemohon. Sebagai warga negara, pemohon memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas tanpa takut dihukum atau disalahertikan. Dengan ini, kami memohon agar mahkamah mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dalam konteks atau kes ini. Yang Arif, kami ingin menekankan bahawa peruntukan Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A, Akta 588 tidak melarang kebebasan bercakap, berhimpun atau menubuhkan persatuan secara umum. Peruntukan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan tidak wajar dan merugikan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dengan niat untuk menyakiti hati orang lain. Kebebasan tersebut tetap ada, namun harus dijalankan dengan bertanggungjawab dan tidak melanggar hak dan martabat orang lain. Okey, baiklah. Setelah saya mendengar argumen dan fakta yang telah diajukan oleh kedua-dua pihak, jadi pihak mahkamah akan memberikan keputusan dalam kes ini. Atas kegagalan pihak pemohon menunjukkan sokongan dan justifikasi kepada alasan-alasan cabaran keperlembagaan peruntukan Seksyen 233-1-A dan Seksyen 233-3 Akta 588 ini, mahkamah menolak notis permohonan untuk merujuk persoalan perlembagaan kepada Mahkamah Tinggi. Seterusnya, mahkamah juga menolak permohonan untuk menggantung prosiding pembicaraan ini, prosiding pembicaraan di Mahkamah Seksyen Taiping serta memutuskan bahawa tiada merit dalam permohonan pemohon. Peguam bela, adakah kamu ingin mengatakan apa-apa lagi? Terima kasih Yang Arif, buat masa sekarang tiada. Okey, jadi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini. Oleh itu, pihak mahkamah menutup sidang ini.